Ini ada lagi buku dalam 5 buah, 4 buah. إلى عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيت رسول الله وصحاب رسول الله ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Sambungan bersuat. Qala al-alif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumin darin amin. Sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajib atas setiap mukallaf mengetahui sifat-sifat yang mustahil pada Tuhan yang jadi lawan daripada 20 sifat yang wajib baginya dengan dinyatakan satu persatu. Manakala telah ditetapkan satu persatu sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala 20 sifat, maka tetaplah mustahil lawannya yang kekurangan itu, kerana yang dituntut pada ilmu ini mensabitkan segala aqaid, mensabitkan segala akidah di atas jalan tafsir pada segala sifat. Apa tu? Nak macu tu. Dari itu. Roya. Dari itu terlalu besar salah mereka yang tiada mengetahui hal ini. Lebih daripada tiada mengetahui hukum-hukum fiqh. Jadi ulama berpendapat mengetahui perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala ini lebih dituntut, dan tidak mengetahui perkara ini itu lebih besar kesalahan dia daripada tidak mengetahui hukum-hukum fiqh. Tak tahu macam mana cara haji, tak tahu macam mana cara puasa, tak tahu macam mana cara sembahyang yang sebenar dia, maka tak tahu perkara akidah itu lebih besar kesalahan dia. Kerana jahil akan barang yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang wajib bagi Allah, apakah yang mustahil atasnya, maka dihukumkan kafir. Bermaksud tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya kafir. Tetapi jahil hukum fiqh, maka itu maksiat sahaja. Di akidah ni kalau salah, jadi antara kufur dan iman.
Kalau fiqh salah, itu di antara haram, berdosa dan juga tidak berdosa. Maksiat dan taat. Di antara maksiat dan taat. Di sini sifat-sifat yang mustahil satu persatu. Jadi ada sebahagian orang yang tidak suka ataupun tidak setuju tentang sifat 20 ini. Mereka mempertikaikan. Kenapa nak tahu yang wajib, kenapa nak tahu yang lawan pula. Mana dalil yang kita kena tahu sifat wajib, sifat mustahil. Bermaksud selepas kita sabit, kita nafikan. Sabit, nafikan. Kita sabitkan bagi Allah Taala ada, mustahil dia ada. Kita sabitkan bagi Allah Taala tidak, Allah Taala itu baqa, kita nafikan Tuhan itu binasa. Kita sabitkan Allah Taala itu mendengar, kita nafikan dia buka. Jadi apakah dalilnya? Ada dalil. Sebab mensabitkan sesuatu kepada Allah dan menafikan itu memang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Contohnya apabila kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu. Dia mengatakan, aku nak saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah wahdah yang esok. Jika kita sebut wahdah, itu mensabitkan keesaan Tuhan. Kemudian kita nafikan la syarikalah, tidak ada. Kita mensabitkan keesaan dan menafikan sekutu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala yang esa. Kemudian la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Jadi kalau orang dipaham dulu, wahdah cukuplah. La ilaha illallah wahdah, tiada Tuhan melainkan Allah wahdah yang esa. Orang fahamlah. Kenapa tambah la syarikalah, tidak ada sekutu baginya? Orang kalau itu sama je. La syarikalah maksudnya wahdah. Wahdah maksudnya la syarikalah. Itu kena bertambah. Itu banyak faedah dia. Faedah dia tauhid, menguatkan lagi, menguatkan kepercayaan. Kita kata, apa kita kata? Kita nak katakan orang, seseorang itu sakit, cukuplah kita kata orang itu sakit. Atau kita nak mensabitkan orang itu lemah, tak terdaya, orang itu lemah. Cukuplah kita kata orang itu lemah. Lepas itu kita nafikan, dia lemah tu, tak terdaya tu tau. Lemah tak terdaya, boleh sama orang. Dia tak kuat, dia tak kuat tu tau. Dia lemah, dia tak kuat tu tau. Lemah tak kuat boleh sama tak? Sama lah. Kita mensabitkan orang tu lemah, kita nafikan dia tu kuat. Kita mensabitkan orang tu lemah dan kita menafikan dia terdaya. Dia lemah tak terdaya tu tau. Tolonglah orang tu. Dia tu lemah tu tak terdaya tu tau. Lemah tak terdaya tu. Ulang-ulang lagi lah. Sebab ada kita nak menguatkan lagi, nak mensabit itu ada sabit dan nafi. Jadi dalam percakapan biasa pun orang boleh timur. Dalam percakapan biasa pun orang timur. Jadi begitulah bila kita bicara tentang Allah Subhanahu wa taala, ada sifat yang sabit, ada sifat yang menafikan. Untuk menguatkan lagi. Jadi tak betul lah orang dia mempertikaikan belajar sifat 60. Apa boleh
ada, mustahil tak ada. Jadi saja juga memahami itu ya. Kita tu modal, kepada nak ketikaikan macam itulah. Kenapa susah pula? Allah Ta'ala tak ada, tu sebab lawan tak ada sebagainya. Mana dia yang jahil. Biasanya siang saja nak nyusah. Bahan perkara itu perkara yang biasa dalam percakapan dan ada dalam syariat kita. Dalam perkara kita biasa orang pertama kita tak ada kita bagi sifat dia dan lawan dia. Sifat sabit dan sifat lawan. Tak ada pun orang percaya. Bahkan menambahkan itu orang timur sedap itu. Jadi kalau kita kata orang tak ada orang tu lama kita tak ada dari kuat kita melonggar kan. Tapi itulah pada Allah Subhanahu Wa Taala ulama mengatakan sifat yang wajib, sifat mustahil untuk kuatkan lagi kepahaman kita terhadap. Maka katanya, maka apabila tetap ada hilanglah tiadanya. Tatkala itu kita ketahui adanya itu terlebih berat daripada tiada. Padahal tidak sah ada itu terlebih daripada tiada dengan sendirinya. Adanya ada memberatkan ada daripada tiada. Kerana mustahil terbit salah satu dua perkara yang bersamaan dengan tiada yang memberatkan dia. Adapun yang dikatakan alam itu mana ni? Salah. 30 untuk semua. Saya tersalah baca surat. Jadi macam ni. Maka dengan sebab itulah dinyatakan di sifat-sifat yang mustahil satu persatu. Maka yang pertama lawan kepada wujud Adam. Artinya tiada. Adam ni tiada. Maka tiap-tiap yang lain daripada Tuhan dinamakan Adam. Selain daripada Allah Ta'ala dinamakan Adam. Sama ada Adam itu, Adam ni tiada. Sama ada Adam itu pada hakiki ataupun majazi. Adapun masuk Adam itu kita ini boleh menerima binasa. Jadi bermaksud apabila kita mengatakan Allah Ta'ala itu wujud, kita mengatakan kita juga wujud. Allah Ta'ala wujud, kita juga wujud. Allah Ta'ala wujud, kita juga wujud. Jadi apa beza wujud Allah dengan wujudnya kita? Ataupun apakah beza wujud Allah dengan wujudnya makhluk? Dua-dua itu wujud. Allah Ta'ala juga wujud, kita juga wujud. Maka beza wujudnya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala wajibul wujud. Dan wujudnya Allah Ta'ala itu haqiqatul wujud. Atau wujudul haq. Kewujudan Allah itu wujudul haq. Kewujudan yang hakiki. Kewujudan kita adalah kewujudan yang majazi. Wujudul majazi namun. Kewujudan kita adalah kewujudan majazi. Kenapa disebut kewujudan kita kewujudan majazi? Sebab kewujudan kita di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Wujud kita di atas kehendak Allah. Jadi wujud kita wujud yang hakiki. Termasuk kita tidak ada kuasa untuk menentukan kewujudan kita. Kita tidak ada kuasa untuk menentukan kewujudan kita. Dan kita tak ada kuasa untuk menghilangkan kuasa tadi kita. Ataupun
kewujudan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kebinasaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kewujudan kita atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak merasai kewujudan kita itu kewujudan yang disadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dalam kita tasawuf perubahan hijab yang ada pada kita, yang kita merasakan kewujudan diri kita ini. Kita merasa kewujudan diri kita itu disebut hijab. Bahkan ada setengah-setengah kita tasawuf menyebut dosa. Ada setengah kita tasawuf menyebut satu dosa. Kita merasa kewujudan diri kita. Jarang perbahasan dalam kitab tasawuf sehingga mereka membawa kepada pemahaman bahawa tidak ada kewujudan diri kita, atau disebut kita menafikan ana ni maksud sifat keakuan. Ana ni sifat keakuan diri kita. Kita mengakui kewujudan kita dan kita mengakui kita memiliki sesuatu. Kita ada kewujudan kita dan kita mengakui kita ada perbuatan yang boleh kita lakukan. Kita boleh solat, kita boleh puasa, kita boleh bersedekah. Ini disebut kalau kita tahu sebagai keakuan. Kita merasa diri kita ada sesuatu itu adalah hijab, ataupun setengah kita tahu menyebut satu dosa. Termasuk kita melihat kewujudan kita dan kita juga melihat kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Disebut satu kesalahan kalau kita biarkan benda itu begitu sahaja. Sebab itu dituntut kita melihat bahawa sebab itu bila kita menyebut la ilaha illallah, kan banyak makna yang ulama letak. La ilaha illallah, la ma'budu illallah. Maksudnya la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Karena selalu sebut ulang la ilaha illallah, la ma'budu illallah. La ilaha la mawjuda illallah. Tidak ada sembahan kecuali Allah. La mawjuda illallah, tidak ada kewujudan sebenar kecuali Allah. La maqsuda illallah, tidak ada maksud kecuali Allah Subhanahu wa taala. La mahbuba illallah, tidak ada yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan Adam, kerana Adam ini diletak kepada makhluk. Walaupun pada zahir kita ini wujud, tetapi tidak ada sifat yang boleh yang untuk sini sifat lawan kepada kitab. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan kitab. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan kalau. Dan ini disebut bersifat salbiyah. Sifat salbiyah. Bahkan kita ini bahawa akal tak boleh nak mata yang terakhir faham, akal pun tak boleh nak faham. Jadi sifat salbiyah yang disebut mata pun tak boleh nak mata nak kenal pasti sesuatu zat yang tidak, zat yang baru. Mata tak boleh nak kenal pasti. Sebab akal tidak boleh. Sebab akal ini boleh faham benda yang mahdud. Akal ini boleh faham sesuatu yang ada had, terhad. Sesuatu yang terhad akal boleh faham. Akal nombor kosong dengan sejuta. Akal bila akan beri gambaran.
antara nombor kosong dan nombor juta. Akal boleh faham. Mata boleh faham. Di antara nombor kosong dengan 100 juta. Akal boleh faham. Tapi antara nombor kosong yang tak ada penghujung nombor tu. Akal nak faham ke mana? Akal tak boleh faham. Sesuatu yang tak ada penghujung. Ataupun sesuatu yang tak ada mula dia. Ni mana punca di mana ni? Tak ada punca dia. Akal tak boleh nak capai yang betul tu. Tak boleh nak faham. Seperti kita kidam, sesuatu yang akal tak boleh nak faham. Kenapa? Sebab kidam ini bermaksud tiada mula dia. Sebab tu ada orang petikai mana ada kidam dalam Al-Quran. Ada. Itu ayat yang betul huwal awwal. Huwal awwalu al-qidam. Huwal akhiru itu baqa. Kenapa huwal awwal itu dinamakan qidam? Sedangkan kita faham awal itu benda yang permulaan, maka ulama ta'wilkan makna. Dia kata huwal awwalu bila tidak. Maksudnya. Jadi Al-Quran bila ada ayat huwal awwalu, Allah Ta'ala itu yang paling awal. Maka maksudnya huwal awwalu bila tidak. Allah Ta'ala itu mula tanpa permulaan. Allah ada mula. Sebab itu bila huwal awwalu, ta'wil je huwal awwalu bila tidak. Bukan maksud Allah yang pertama ada hari wujud tak. Awal itu maksud awal bila ibtidah. Awalnya Allah tanpa permulaan. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu hudud. Mustahil Allah Ta'ala itu hudud termasuk baharu. Sebab pada hukum akal kita sesuatu yang baru mesti ada sesuatu yang membaharui dia. Sesuatu yang baru. Mustahil kudus yang dibaharui yang ada permulaan bagi wujud Tuhan. Yang ketiga, lawan kepada Allah. Walau berhak sebagaimana urul adab, urul adab bermaksud menerima binasa. Adab ini menerima kebinasaan. Boleh menerima kebinasaan. Turut kedatangan adab. Maksud boleh datang binasa. Ada binasa. Yang dinamakan fana. Boleh menerima fana. Iaitu ada kesudahan bagi Tuhan. Al-Quran ada ayat-ayat ada firman Allah kullu man 'alaiha setiap sesuatu akan binasa. Dan bakal Allah. Jadi Allah Ta'ala di sini ke arasy lah. Duduk tu duduk, kita faham duduk tu duduklah kita kata. Jadi bila Tuhan kata wajah, Tuhan kata wajah lah. Dia ada wajah. Tuhan ni ada wajah dia. Oh, Tuhan ni ada bahagian anggota.
Dalam Quran Allah Ta'ala sebut dia ada tangan, yadullah fawqa aydihim. Maka Allah Ta'ala akan sebut dia ada tangan. Allah Ta'ala ada mata pun ada. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut mata. Jadi orang yang macam ni, dia Allah Ta'ala ada mata dia mata Allah Ta'ala lah. Tak sama dengan mata gajah, kata dia. Kata, tapi dia ada mata. Mensabitkan Tuhan ada mata tu dah salah dah. Mensabitkan Tuhan itu ada wajah dah salah dah. Lepas ni kita jawab lagi. Kalau mereka itu pegang dengan zahir ayat itu, okey, tak apa. Dia nak faham juga Tuhan itu ada wajah. Jadi dia nak faham juga ayat Quran itu semua makhluk akan binasa kecuali wajah Allah. Maka kita kalau begitu Allah Ta'ala punya wajah. Bila berlaku kiamat nanti semua binasa, termasuk badan-badan Tuhan semua binasa, tangan binasa, tinggal wajah dia. Apakah macam tu dipaham? Jadi maksud Allah Ta'ala juga binasa. Badan, tangan, dalam Quran ada sebut tangan Tuhan. Dalam Quran ada sebut botih Tuhan. Ada sebut botih dan sebagainya. Maka mereka ni nisbahkan Tuhan itu ada botih, ada tangan. Kalau macam tu bila pergi kiamat, semua badan Tuhan itu binasa, yang tinggal wajah dia. Berdasarkan Quran kata, wa yabqa wajhu rabbika. Yang kekal tinggal wajah Tuhannya. Jadi apakah kita nak fahamkan bila berlaku kiamat, semua binasa, termasuk badan Tuhan binasa, yang tinggal wajah dia. Mana ambil dalil? Itu Quran pun. Apakah macam tu nak faham? Jadi kalam kabul Quran. Kalau faham macam tu. Sebab itu ulama letakkan kaedah. Ayat-ayat ini dinamakan ayat mutasyabihat. Ayat kesamaran maksud dia. Kalau salah kita ambil, salah akidah kita. Maka wajah itu bukan masuk wajah. Itu ayat mutasyabihat. Sebab Al-Quran ini penuh dengan balaghah. Balaghah. Sebab Al-Quran ini penuh dengan balaghah. Ada bahasa kiasan, ada majaz, ada tashbih, ada apa lagi? Majaz, apa tu lagi tu? Lah. Tashbih, ada kinayah. Kalau ni ada kinayah, ada majaz dan sebagainya. Jadi ayat Quran menyebut bahawa yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mustahil Allah Ta'ala itu menerima kebinasaan. Maka yang ketiga sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, turuwul adam, kedatangan adam, kedatangan kebinasaan, kesudahan dan sebagainya. Adapun manusia, adapun syurga, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran bahawa kewujudan dia kekal. Begitu juga jumhur ulama mengatakan bahawa kewujudan kita ni kekal. Sebab itu ulama meletakkan kewujudan itu ada tiga. Ada tiga bahagian. Ada tiga jenis. Kewujudan ada tiga jenis. Kewujudan yang tak ada mula, tak ada akhir dia. Tak ada mula, tak ada akhir, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewujudan yang ada mula, ada akhir. Ada mula, ada akhir. Alam ni, langit, bumi, matahari, bintang, planet, binatang. Yang ni ada mula dan ada waktu akhir. Berlaku kiamat, habis, hancur, tak ada. Binatang pun hancur dah. Binatang dihidupkan balik di padang mahsyar, kemudian dibinasakan. Ada akhirnya. Yang ketiga, kewujudan yang ada awal tapi tak ada akhir dia. Iaitu salah satu dia manusia. Dikatakan manusia ini, kita ada tarikh hidup kita. Tarikh lahir ada, tarikh kewujudan ada. Dan kita tak ada tarikh luput dah. Tak ada. Sebab apa? Sebab manusia ini kejadian yang sifatnya kekal. Kekal.
Adapun mati itu disebut bukanlah kebinasaan yang total. Mati bukanlah kebinasaan yang total. Dia hanya berpindah saja. Berpindah. Itu akidah kepahaman kita. Dia pindah ya. Sebagaimana janin dalam paut, dia pindah daripada alam paut tu kepada alam dunia, pindah. Bila seorang bayi dikandung oleh ibu dia, dia dah mula wujud dah. Dah ada dah. Dah mengandung tu dah. Selalu orang silah dah ada, dah risik ke? Kata dia kan. Memang risik pun dah macam mari ni. Tapi istilah tu aku dah faham dah. Dah risik ke? Dah ada. Lepas tu dah mengandung kan. Bila kahwin dah ada isi ke? Dah ada isi dah. Apa isi ya? Isi nasi goreng tadi. Oh tak. So istilah jadi istilah kan. Dah ada isi dah, ada isi dah. Mana dah mengandung kan. Mula dah wujud bayi dia kan. Bila dah mula wujud itu, maka tak adalah kesudahan dia dah. Maka dia berpindah saja ke alam dunia. Lepas tu mati, pindah sahaja alam barzah. Itu akidah kita. Dia pindah saja alam barzah. Dah habis alam barzah, masuk alam mahsyar. Akhir dia sama ada alam syurga, alam neraka, khalidina fiha abada. Jadi Quran sebut macam tu. Jadi kita beriman kepada Al-Quran dari Al-Fatihah sampai keluar dari Nas. Tak ada satu huruf pun yang kita nafikan. Kalau kita nafikan, kufur kita. Tak ada satu ayat pun yang boleh kita nafikan Quran itu. Jadi kita terima Quran dari keseluruhan dia. Apa yang disebut Quran kita terima. Wajib kita terima. Wajib kita beriman. Jadi Al-Quran sebut apa? Al-Quran sebut bahawa seorang yang masuk syurga khalidina fiha abada. Ayat khalidin tu kekal, abada tu selama-lama. Allah Taala takkid khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Itu kepahaman jumhur ulama. Walaupun ada sebahagian juga ulama kata maksud kekal tu bukan kekal, maksudnya lama katanya. Satu masa nanti akan binasa juga. Ada juga ulama ada faham macam tu. Sebab tu ada pendapat yang ganjil, pendapat yang syaz mengatakan neraka tu akan binasa juga akhir dia. Itu pendapat yang syaz kita kata. Tak boleh kita pegang. Dipegang itu kekal dalam neraka, kekal dalam syurga. Bahkan ada hadis yang menguatkan cerita bahawa syurga itu akan kekal, neraka kekal. Jadi persoalan dia, ada persoalan di situ untuk kita faham. Jadi apa beza kekal kita dengan kekalnya Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Taala bersifat baqa, wujud qidam baqa. Dan kita juga disebut Allah Taala sebagai baqa juga dalam kerajaan ini. Jadi bagaimana? Maka berbeza di antara kedua dia, sama lah macam kewujudan Allah, kewujudan kita. Allah Ta'ala wujud, kita wujud. Berbeza kewujudan kita kepada Allah. Hendaklah kita faham kewujudan kita, kewujudan yang bersebab, kata-kata. Sebab tu dalam ilmu tasawuf, untuk mengajar kita supaya faham bahawa kewujudan kita bukan kewujudan yang hakiki. Kewujudan yang hakiki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga baqa. Jadi bila manusia itu baqa, bukanlah baqa'nya secara hak, secara hakiki, tapi baqa kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang baqa'kan kita. Bermaksud baqa kita juga lemah. Sifat baqa kita juga lemah sebab baqa kita bersandar kepada iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baqa kita ada di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang
Baqa yang hakiki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita walaupun baqa, maka kita dinamakan turuul adam. Di akhirat nanti walaupun kita baqa, walaupun kita kekal, tapi sifat kita adalah turuul adam. Sifat kita boleh menerima kebinasaan. Boleh menerima kebinasaan. Begitu juga wujud kita dinamakan mungkinul wujud. Itu istilah yang paling tepat. Kewujudan kita ini dinamakan mungkin wujud. Mungkin, mana kewujudan mungkin boleh wujud, boleh tak wujud. Benda yang harus. Boleh wujud, boleh tak wujud. Adapun Allah Ta'ala wajibul wujud. Kalau baqa, mungkinul baqa disebut. Baqa yang mungkin. Adapun Allah Ta'ala itu wujubul baqa, wajibul baqa. Baqa yang wajib. Maka sifat makhluk ini walaupun kekal, tetapi mereka itu bersifat dengan turuul adam. Turuul adam boleh menerima kebinasaan. Ada yang keempat, sifat lawan kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Ulama sebut bila baca tentang mukhalafatuhu lil hawadisi, baca dengan tekun, dengar betul-betul. Bila baca mukhalafah, baca betul-betul, pasang telinga betul-betul, jangan lolap pula. Tempat lain tak apa lolap. Kenapa? Sebab di sinilah punca mempecahnya umat ini. Di sinilah punca berkelainya. Bab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Kita punya apa? Allah Ta'ala tidak sama dengan baharu. Mustahil Allah Ta'ala itu mumatsalatu lil hawadis. Mustahil Allah Ta'ala itu sama dengan baharu. Ayat Quran ada sebut walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu, tidaklah Allah Ta'ala itu kufuwan ahad, sama dengan sesiapa pun, sesuatu apapun. Laisa kamitslihi syai', tidak adalah yang sama dengan Tuhan. Maka kita kata Allah Ta'ala itu mukhalafatul hawa, bersalahan dengan baharu. Allah Ta'ala bukan ada dia punya keluasan dia berapa juta meter, tinggi dia berapa, lebar dia berapa. Tidak ada bagi Allah Ta'ala sebegitu. Itu adalah ukuran makhluk. Allah Ta'ala itu bukan kita letakkan berada di atas, di bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Kita hurai macam tu. Yang nama ada depan, ada belakang, itu adalah makhluk. Allah Ta'ala tidak sebegitu. Sebab itu kita nafikan bila orang mengatakan Allah Ta'ala berada di pihak atas. Kita tak terima. Sebab yang berpihak-pihak itu nama dia makhluk. Jadi bila kita menyebut nama Allah, maka satu kesalahan kita gambarkan Tuhan tu tertonggok ke atas tu. Salah. Jadi orang tu dia dogil juga, dia nak faham macam tu juga. Maksud golongan bila sebut nama Allah, dia fahamkan Allah kat tinggi, so tinggi-tinggi kan ada perdebatan yang kita kata yang macam kelakar, macam kartun pun ada. Dia nak berdebat juga, saja patut tak ada debat tau. Tapi nak berdebat juga. Kalau maksud Tuhan berada di atas, bermaksud orang berada di Gunung Kidayabadu lebih hampir daripada Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala daripada kita yang di bawah ni. Setuju tak setuju? Setuju? Kita ni. Jadi kalau dia dah pegang Tuhan duduk ke atas, bermaksud kamu terima tak orang yang duduk tanpa terbang ke atas, dia lebih hampir kepada Allah berbanding orang atas bumi. Setuju kita dia?
Kalau tak setuju, dia pula tak reti nak hurai pula dah. Tak setuju gitu. Jadi habis orang yang hampir Tuhan ni macam mana? Mana punah dia punya akidah dia. Sebab akidah dia Tuhan berada di atas, paling atas sekali. Tu kaedah dia. Kalau macam tu orang duduk ke atas lagi hampir. Kita terpaksa mengiyakan. Yalah betul lah tu kata dia. Jadi kepahaman yang kita tak selesai lah. Nak sebut apa lagi kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kita dah letak dah. Sebab kita belajar akidah ni, belajar akidah kita ni. Belajar tu terima, talan. Akidah Asy'ariyah ni ulama dah letak dah. Ini akidah yang betul.
Makhluk yang Tuhan jadikan tak boleh kita bayangkan. Syurga yang Tuhan jadikan itu tak mampu kita bayangkan. Nabi kata syurga itu ma la ain ra'at, mata kita tak pernah lihat, wala udhun sami'at, telinga tak pernah dengar, wala khatar ala qalbi bashar. Tidak mampu kita nak bayang lintaskan macam mana rupa syurga. Hatta dah masuk syurga sekalipun, hari pertama kita masuk syurga, kita tak dapat nak bayangkan besok pagi punya nikmat. Besok pagi punya nikmat, nikmat yang mata tak pernah nampak, telinga tak pernah dengar, tak pernah terlintas hati kita. Lusa punya nikmat, nikmat yang tak pernah kita bayangkan sebelum tu. Hari keempat punya nikmat, nikmat yang tak pernah kita bayangkan sebelum tu. Maka sentiasalah syurga itu tak pernah kita bayangkan, tak pernah kita bayangkan. Mana? Sentiasalah syurga itu takajud. Masya Allah, ada nikmat macam ni, ada macam ni. Kayak dunia ni semua kita ada rasa orang. Rasa ni hasap tak mulai ni. Dari 5 kali rasa orang tu. Nikmat dunia semua kita. Itulah kita nampak ni hasap cantik dia hasap. Lawa tak ada kulit dia tu. Dia tak ada. Kayak dunia ni tak ada pada terkejut tak ada. Mungkin pertama kali kita terkejut, tak pernah di Putrajaya lawa sekali kita pergi. Tapi tu rombongan Nabi Putrajaya lah. Tak lah orang tak terkejut dah. Perlainan syurga itu. Syurga itu kata setiap hari ada kejutan-kejutan, tak pernah tengok, tak pernah lihat, tak pernah rasa, tak pernah bayang. Begitulah kekal di syurga itu selama-lamanya. Handalnya Allah Ta'ala, handalnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kayunya Allah Ta'ala, kayunya Allah Ta'ala, hebat-hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau nikmat itu hebat, bagaimana Tuhan dia? Tak mampu kita nak bayangkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mustahil mumathalah lil hawadis, bersamaan dengan yang hadis. Bermaksud di sini sama ada berjirin aurat, ada lebih luasnya, atau berpihak, atau berpihak, atau bertempat, atau bermasuk. Masuk tak ada masuk dia, atau kecil, atau besar, atau bersifat seperti sifat-sifat yang baharu, atau mengambil faedah daripada perbuatan dan hukumnya. Allah Ta'ala tidak mengambil faedah. Allah Ta'ala tidak mengambil faedah daripada menjadikan kita. Allah Ta'ala tak ambil faedah pun tak ambil, sikit pun Tuhan tak ambil faedah kepada kita. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah kaya dengan dirinya sendiri. Ada pun yang kelima, wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna